أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, para ahli jemaah Madrasah Ihsaniyah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dilimpahi akan kita macam-macam nikmat, daripada bujangnya sampai dah kahwin, sampai dah ada anak, dah ada cucu. Alhamdulillah dikekalkan kita dalam Islam, dalam iman. Mudah-mudahan akan datang, walaupun kita tak tahu in future, kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dan boleh mengucap dua kalimah syahadah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk makluman ayah-ayah, ibu-ibu, daripada bulan lepas kita habiskan surah Al-Qiyamah. Ada juga orang yang menyahut, mana jadi ingat lah. Alhamdulillah. Dan seperti yang dijanjikan, minggu bulan ni tak nak tafsir pasal Quran ataupun surah Al-Insan, nak menyingkap akan sejarah Nabi Isa alaihi salam ataupun Jesus. Apa kaitan dia dengan Maryam, apa kaitan dia dengan Imran. Sebagaimana yang terkandung dalam Quran, ada surah Ali Imran, ada surah Maryam. Surah Ali Imran juzuk yang keberapa, ibu-ibu? Yang keberapa? Surah Ali Imran. Balik homework. Ayah-ayah, surah Maryam perempuan yang keberapa? 19. Buka internet. Terus. Alhamdulillah, itulah gunanya ada Google, ada macam-macam Muslim Pro lah dan sebagainya. Selain daripada kita buka WhatsApp dan sebagainya, kita juga buka ayat-ayat Al-Quran dalam apa? Kita punya gadget lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Kisah dia saya cuba ringkaskan, panjang. Saya cuba ringkaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ingat, disampaikan kepada anak cucu lah dan kawan-kawan yang lain. Saya mulakan mukadimahnya dengan semua orang tahu bahawasanya Nabi SAW pernah sembahyang ataupun solat menghadap Masjidil Aqsa. Nabi diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ketika dulu untuk sembahyang menghadap Palestin, tebing barat, tebing Gaza, kat situ. Selama berapa lama? Selama 17 bulan. Daripada hijrahnya Nabi bulan Safar, kita ambil kira bulan Muharram. Daripada bulan Muharram sampai bulan Syakban tahun berikutnya. Setahun ada 12 bulan. Maknanya bermula daripada bulan Muharram ataupun Safar hijrah Nabi itu sampai bulan Syakban tahun depannya, 17 bulan Nabi SAW diarah oleh Allah Ta'ala untuk semayang menghadap Palestin. Maknanya ayah-ayah, ibu-ibu, ada something special dekat Palestin yang kita tak tahu. Allah Ta'ala tak arahkan Nabi SAW untuk menghadap Malaysia. Allah Ta'ala tak arahkan untuk menghadap Eropah, tapi dia suruh menghadap Palestin. Ada benda dekat situ yang special, yang sekarang orang sibuk sangat, hari-hari duk serang Palestin dan sebagainya. Nah, Allahu Akbar. Baik. Sejak daripada Nabi hijrah 17 bulan Nabi diarah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Baitul Maqdis ataupun Palestin. Kemudian apabila Nabi sembahyang, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sembahyang. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir mengejek.
Kamu tengok tu anak dolah. Siapa? Nama dia Muhammad. Yang kamu kata Rasul-Rasul tu. Yang kata bawa agama baru namanya Islam itu. Kenapa dia semayang menghadap kiblat kita, sedangkan nenek moyang kita tu beribu-ribu tahun dulu sudah menghadap kepada Palestin. Kamu tengok, dulu dia menghadap Masjidil Haram. Tiba-tiba Tuhan dia kata suruh tukar kepada Masjidil Aqsa. Kamu tengok Islam dulu punya cerita. Dia mengejek Nabi SAW, sehingga kan Nabi tertekan, para pengikut Nabi tertekan. Lepas Nabi hijrah, Nabi ada pengikutnya di Madinah. Semua orang diarah untuk semayang menghadap Masjidil Aqsa, menghadap Palestin. Jadi semua orang tertekan. Maka itu firman Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Aku, yakni Allah, sudah melihat kamu wahai Muhammad mengangkat wajah kamu fis sama' ke langit. Kerana apa? Kerana Nabi memohon kepada Allah Ta'ala. Nabi pohon apa? Ya Allah, palingkanlah kembali kiblat kami ke tempat asal. Maknanya asalnya Masjidil Haram, kemudian Allah Ta'ala perintahkan tukar kepada Masjidil Aqsa, yakni Palestin. Kemudian Nabi minta balik, tukar balik pada Masjidil Haram. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu, saya rasa majoriti ahli surah, ahli karyah ni tahu ada satu masjid. Kalau kita pergi umrah haji, nama dia Masjid Qiblatain. Waktu sembahyang Zuhur ke sembahyang Asar, saya tak ingat, diarahkan bertukar. Sewaktu solatnya itu rakaat kedua ke rakaat ketiga. Sejarahnya berpaling, maknanya 180 degrees. Kita sembahyang menghadap sana, tiba-tiba paling ke sana. Itulah nama dia Masjid Dua Kiblat. Jangan pergi tahu sembahyang, sejarah dia kena tahu. Allahu Akbar. Itu kisah dia. Selesai. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka Allah arahkan kamu untuk mentukar kiblat kamu mengikut kehendak yang kamu nak, wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka solatlah engkau wahai Muhammad menghadap Masjidil Haram. Itulah yang berlaku. Kemudian orang kafir komen lagi. Tengok, itu hari menghadap Palestin, hari ni pula menghadap Masjidil Haram. Hari itu biru, ni merah, petang biru balik. Contoh, tak ada kena-mengena dengan politik, jangan suka. Allahu Akbar. Walillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nabi bagi tahu pada orang kafir, Allah punya barat, Allah punya timur, Allah punya utara, Allah punya selatan. Mana-mana hak milik Allah Ta'ala. Maka itu syukur kepada Ta'ala. Yang penting kita takut, yang penting kita sujud, yang penting kita semayang menghadap Allah Ta'ala di mana jua dia punya kiblat. Itu maksud dia. Yang penting hidayah. Yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Allah turunkan hidayah, mudah-mudahan kita berada di jalan yang lurus lagi benar. Itu maksud dia. Allahu Akbar. Kisah di sini, ayah-ayah, ibu-ibu, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita umat akhir zaman ni, maknanya kat Palestin tu ada sesuatu yang istimewa. Kalau dekat sini kita ada menara PNB, kita ada KLCC, dekat Palestin tu ada Masjidil Aqsa je. Tapi ada sesuatu yang istimewa yang semua orang perlu tahu. Banyak benda sejarah saya akan buka nanti last kali. Sejarah akan nabi-nabi terdahulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya di Palestin. Sikit-sikit saya buka. Allah nak tunjuk pada kita selama 17 bulan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Masjidil Aqsa, menghadap Palestin. Maknanya ada sesuatu yang special. Adapun sejarah Nabi, hijrah Nabi itu lama. Sejarah Nabi itu lama. Lama sangat-sangat. Perjalanannya daripada sini pergi ke Kuba pergi dan sebagainya, macam-macam. Yang ini selama 17 bulan, lagi lama. So, lagi lama, ada lagi special sebenarnya di Palestin. Baik. Sebelum Nabi SAW, ada seorang Nabi, Rasul, utusan Allah. Namanya Isa alaihissalam. Okey, kalau baca budak sekolah, Rasul 25 tu, yang ke-24 tu, Isa alaihissalam. Isa bahasa Arab. Isa bahasa Arab. Orang zaman dahulu dia lebih kepada Yunani, Greek.
Nama dia adalah Yeshua. Yeshua adalah bahasa Greek. Yeshua. Ada yang kata Yeshua, samalah. Kemudian di kawasan sana, dia banyak ujungnya, huruf namanya banyak dengan huruf U dan S. Contohnya Sokratus, Pilatus. Kalau nama saya Izwan, Izwanus. Kalau nama dia Bahar, Baharus. Kalau nama dia Idris, Idrisus. Contoh, semua US di belakang. Maka itu asal daripada Yeshua. Orang Greek, orang Roman menukarkan kepada Yesus. Kemudian dimodernkan lagi oleh Mak Saleh sekarang, kan? Bila dia tulis dalam buku dia Old Testament, New Testament, dia kata daripada Yesus dia jadi Jesus. Itu yang dimaksudkan nama Isa ataupun Yeshua. Barulah kita tahu mana datangnya Nabi Isa alaihissalam, namanya kenapa dipanggil Yesus. Allahu akbar. Yesus datang daripada Ibrani, bahasa Ibrani, kemudian dimodernkan kepada Greek jadi Yesus daripada Yeshua. Baik. Sejarah dia, orang kafir kata Isa anak Maryam. Isa anak Maryam. Kerana apa? Kerana keluar lahir daripada perut Maryam. Okey? Faham? Elok-elok, itu semua orang tahu. Ada dua golongan orang kafir yang menceritakan hal Isa alaihissalam ataupun Yesus ini. Yang pertama, mereka menyanjung Isa dan Maryam kerana diorang kata inilah anak Tuhan lahir tanpa ayah. Tiba-tiba Maryam mengandung dan melahirkan anak daripada Nasor. Daripada grup lagi satu, dia kata inilah orang yang paling jijik di dunia ini, sampailah kiamat ke, sampai apa ke, sampai mati dan sebagainya, kerana Maryam telah pun berzina, telah melakukan persetubuhan haram dengan seorang lelaki yang bernama Joseph. Joseph ni adalah tukang kayu. Tukang kayu daripada kalangan orang Yahudi, sehingga menyebabkan Maryam mengandung dan melahirkan anak yang bernama Isa alaihissalam. Allahu akbar. Okey? Wa qalatin nasara masih ibnullah. Ada di kalangan orang-orang Yahudi berbangsa Nasara yang menganggap Nabi Isa alaihissalam ini adalah anak Tuhan. Ibnullah, anak Tuhan. Okey? Kemudian datang Nabi SAW setelah suatu ketika, kan? Kemudian Nabi SAW bagi tahu, man masih ibnu Maryam illa rasul. Isa adalah seorang rasul utusan Allah. Wa ma ummuhu siddiqah, dan ibunya iaitu Maryam adalah seorang yang siddiqah. Kalau di kalangan sahabat Nabi SAW namanya Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya kalau orang perempuan tak ada, minta maaf ibu-ibu, tidak ada orang perempuan yang siddiqah gelarannya kecuali Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Lelaki Abu Bakar As-Siddiq, perempuan Maryam As-Siddiqah, yang benar-benar, yang betul, yang tak pernah bohong, tak pernah cakap tipu. Tak macam ada satu grup di sini. Bukan di sini, di negara ini. Allahu akbar. Kana yakula lit-ta'am. Ada di kalangan orang Yahudi berbangsa Nasara, beragama Nasara, berpegang kepada Nasara, menganggap Isa ini adalah anak Tuhan, Maryam ini adalah special. Maka itu kana yakula lit-ta'am, mereka berdua makan. Faham elok-elok kenapa kita tidak sembah Isa alaihissalam? Maryam, Isa makan nasi, makan roti, makan budu, makan cencaluk, makanlah maksudnya. Apabila makan, masuk ke dalam perut, ada najis, ada kotoran. Mana mungkin Tuhan bersifat kotor pada anggota, pada zat. Nombor satu, dalil yang keras kenapa Islam menolak Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Dalil yang lain yang lebih keras dalam ayat yang ketiga surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Maka itu orang Islam yang beriman yakin pada ayat Quran, yakin pada Quran itu sendiri, ayat-ayat Allah, memang Allah itu bukan manusia. Sebab apa? Sebab Maryam itu melahirkan anak dan Isa itu dilahirkan oleh Maryam. Garanti dia bukan Tuhan pada pegangan iktikad kita sebagai orang Islam.
Orang kafir lain. Nanti kita cerita panjang lagi sekejap lagi. Isa alaihissalam pada dia ada kotoran sebab dia makan. Bila dia makan, dia keluarkan najis. Air besar, air kecil. Maknanya Tuhan tidak bersifat kotor. Dalil yang keras bahawasanya Isa itu bukan Tuhan. Kalau orang tanya nak berdebat kan, banyak dalam internet ni berdebat dan sebagainya. Bagi tahu itu saja. Mati akal. Mana mungkin Tuhan yang awak sembah itu adalah bersifat kotor. Allahu Akbar. Baik. Dalam Quran, ayah-ayah, ibu-ibu, ada surah Ali Imran. Apa kaitan Ali Imran dengan Maryam? Saya cerita sekarang. Seorang lelaki namanya Imran berkahwin dengan seorang perempuan namanya Hanna. Hanna. Ada ibu-ibu nama Hanna? Tak ada. Tak ada. Mungkin nama anak ke apa. Hanna. Bukan Yahanana, bukan Yahanna. Imran kahwin dengan seorang perempuan namanya Hanna. Setelah sekian lama kahwin, tidak boleh anak. Takdir Allah Ta'ala, Hanna tidak boleh anak. Maka itu Hanna bernazar, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Rabbi, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Tuhanku, jika aku ini, Hanna ini mengandung anak di dalam perut ini, akan aku jadikan dia muharrar ataupun muharrar. Muharrar ni ayah-ayah, ibu-ibu, bukan pegawai kerajaan, bukan menteri yang bersidang di parlimen, bukannya nelayan, bukannya peniaga, bukannya orang biasa. Tapi muharrar ni adalah tugasnya menjaga Palestin. Akan aku bagi tahu pada anak aku ini dalam perut ini, sekiranya aku mengandung, aku akan jadikan dia sebagai penjaga Palestin. Nama dia Maryam. Hanna ibu kepada Hanna ibu kepada Maryam. Hanna isteri kepada Imran. Aku ada anak, aku akan jadikan dia muharrar, penjaga kepada Palestin ataupun Baitul Maqdis. Jika aku mengandung lagi, wahai Tuhan, dan jika perempuan dalam perut aku ini, aku akan namakan dia dengan nama Maryam. Itulah kaitan Imran dan juga Maryam. Maknanya Maryam ni anak kepada Imran. Allahu Akbar. Kemudian nak jadikan cerita, mengandunglah. Apabila mengandung, bersalinlah Hanna. Bila bersalinlah Hanna, dia bagilah nama. Kerana dia perempuan, maka namanya adalah Maryam. Itu kisah dia. Lahir saja Maryam seketika, Imran pun mati. Itu yang berlaku. Ayah kepada Maryam itu iaitu Imran mati. Kemudian datanglah beberapa orang-orang alim ulama pada waktu itu, ustaz-ustaz ke, tok-tok guru, pok-pok kiai ke dan sebagainya, berjumpalah dengan Hanna. Wahai Hanna, anak engkau ni siapa nama? Maryam. Cantik anak engkau ni, comel, cantik, bersih, putih dan sebagainya. Maka itu aku sudi sangat kiranya dapat aku jadi bapa angkat kepada Maryam. Walaupun aku tidak kahwin dengan engkau Hanna, aku hormat akan suami engkau, aku sayang akan engkau, tapi aku tak nak kahwin dengan engkau. Aku nak jadikan Maryam ini anak betul aku. Anak angkat lah maksudnya, seolah-olah anak betul. Datang seorang benda yang sama, datang lagi seorang benda yang sama, datang bertubi-tubi, ramai datang nak jadikan Maryam ini anak angkat, macam anak betul. Maka itu ayah-ayah, ibu-ibu, ada satu kisah mimpi daripada Hanna. Turunnya satu mimpi kepada Hanna. Wahai Hanna, ada di kalangan orang kawasan kamu yang nak jadikan Maryam itu sebagai anak angkat, maka kamu arahkan mereka ambil sebatang pen setiap seorang, kamu letakkan dalam satu besen, dalam satu kolam. Sekiranya salah satu pen itu, pena itu yang timbul, dialah layak yang menjaga, yang menjadi ayah angkat kepada Maryam. Besoknya mimpi itu Hanna terjemahkan kepada semua orang yang nak jadikan anak angkat ataupun bapa angkat. Wahai sekalian penduduk yang nak jadikan anak angkat Maryam ini sebagai anak angkat kamu, aku ni dapat mimpi.
Maka itu kumpulkan semua pen, tulis nama masing-masing tepi pen, tanda siap-siap, celupkan ke dalam kolam. Semua orang pun ambil pen. Ambil pen, tanda, yang ni tulis nama, yang ni tanda tangan, yang ni chop, ni segala jenis. Masukkan dalam pen, dalam kolam. Pen masing-masing. Beratus. Semua nak jadikan Maryam ni sebagai anak angkat. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ya ayah ibu-ibu, satu pen timbul. Cuba try ambil pen kita letak dalam bathtub ni. Tenggelam ke timbul? Timbul. Ke tenggelam? Timbul. Yang ni semua tenggelam. Satu saja timbul. Pelik ke tidak? Kalau kata timbullah pen itu, sekarang ni yang berlaku semua pen tenggelam. Satu saja yang timbul. Nak jadikan cerita, pen yang timbul itu datang daripada seorang nabi yang bernama Zakaria. Pen tu ada cop, nama Zakaria. Mana Zakaria? Saya Zakaria. Allahu Akbar. Rupa-rupanya Zakaria ini ada seorang isteri. Isterinya adik-beradik kepada Hannah. Zakaria ada seorang anak, nama anaknya Yahya. Nabi Yahya alaihi salam. So inilah keluarga yang kita namakan Ali Imran. Inilah keluarga besar. Kalau kita baca dalam tahiyat akhir kita, lepas kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali Ibrahim, ali keluarga Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Sayyidina Ibrahim. Ali Imran, keluarga Ali Imran, keluarga Imran. Inilah dia keluarga Imran. Kaitan dia dengan Maryam. So, surah Ali Imran, surah Maryam ada kaitan sebab apa? Imran adalah bapanya, Maryam adalah anaknya. Imran ceritanya lain, Maryam ceritanya lain dalam Quran. Sebab tu ada dua kisah yang special. Selesai pasal Maryam. Belum masuk lagi Nabi Isa, ni baru mukaddimah. Allahu Akbar. Baik. Dah besar, Maryam dah besar, makin besar, ya ayah ibu-ibu. Maka itu Maryam pun mengandung. Pendekkan cerita lah. Pendekkan cerita, tak kahwin, mengandung. Allahu Akbar. Itu yang saya kata tadi tu, dituduh kerana berzina dengan Joseph si tukang kayu. Maka bila Maryam dapat tekanan, ni pendekkan cerita lah, dah panjang. Panjang cerita dia saya pendekkan. Dapat tekanan daripada orang-orang Yahudi, wahai Maryam, macam mana kamu ni tak kahwin lagi, kamu anak dara dan sebagainya, tiba-tiba kamu mengandung. Maka Maryam tak tahan. Bila Maryam tak tahan, Maryam lari daripada Palestin. Maryam lari, menjauhkan diri daripada masyarakat, tak tahan malu. Maka terkantang-kantinglah Maryam seorang-seorang membawa diri. Kerana pada waktu itu Hannah pun sudah meninggal dunia. Saya pendekkanlah ni, ya. Baik. Maryam pun keluar, menjauhkan diri daripada masyarakat dan sebagainya, sampailah cukup umur, cukup tempoh nak bersalin. Tak? Maknanya kat sini kisah dia nak bagi tahu ayah-ayah, seorang perempuan ni ibu-ibu, walaupun dia seorang, dia boleh membesarkan anak dia. Tapi kalau lelaki ayah-ayah, jangan marah, termasuk saya. Bagi seorang baby haram, memang tak ada. Sama lah kita. Tak boleh. Maka itu Islam lah lebih harmoni, menganjurkan lelaki kalau tak mampu jaga anak, kahwin lagi. Nampak? Saya cover balik. Jangan risau. Kalau berani. Kalau berani. Kalau tak berani, hentikanlah. Alah, Tok Guru silap patah ni ke apa ke, bini seorang. Tak salah, hentikanlah. Allahu Akbar. Maryam hebat tak hebat? Itu tanyanya orang perempuan. Seorang ibu boleh membesarkan anak tanpa ada lelaki, tak ada masalah. Special ibu-ibu ni, perempuan ni special bila jadi seorang ibu. Bagi tahu pada anak perempuan kita, bagi tahu pada cucu kita, kamu perempuan, kamu special sebenarnya. Sebab tak ada lelaki, tak ada suami. Kalau suami kamu mati pun, kamu masih mampu, masih bisa untuk membesarkan anak-anak kamu. Buktinya, dalilnya Maryam dihina, dikutuk, dicaci, dimaki, larikan diri, tenang, buat tak tahu je. Sampailah masa ayah-ayah, ibu-ibu, Maryam balik ke Palestin dengan tujuan nak melahirkan anaknya yang ada dalam perut. 9 bulan 10 hari terseksa dari segi zahirnya,
kerana dicela, dimaki dan sebagainya, akhirnya bersalinlah. Bila bersalin ayah-ayah, ibu-ibu, diberilah namanya Isa. Yang kita kata tadi Isa, Yeshua, bahasa Ibraninya Yeshua, bahasa Arab namanya Isa. Kemudian orang Greeknya, Romannya ditukarkan kepada Yesus, dimodernkan sekarang jadi Jesus. Itulah kisah dia. Baik, pendekkan cerita lagi. Apabila Nabi Isa sudah besar, ada satu kisah, sebelum saya sambung, ada satu kisah ringkas. Nabi Isa berada di dalam buaian, berada di tepi ibunya Maryam. Kemudian orang kafir datang, baru salin dalam sebulan dua macam tu. Wahai Maryam, ni anak ni bapak ni siapa? Ni siapa ni? Ini anak Tuhan ke anak siapa ni? Kau cakap betul-betul Maryam. Maryam diam saja Maryam. Maryam, come on lah, tolonglah cakap ni sebenarnya siapa? Anak siapa? Joseph kan? Kau tak mengaku kan? Takdir Allah Ta'ala, ya ayah ibu-ibu, budak yang dalam buaian ni bercakap. Aku ini kekasih Allah. Inni hubnullah. Aku ini utusan Allah. Aku ini kekasih Allah. Budak dalam buaian. Aku ini bukan anak Allah. Aku ini kekasih Allah. Aku ini utusan Allah. Budak umur 2 bulan yang baru bersalin. Terkejut semua orang. Maka semua orang pun diam, tak cakap apa. Orang Nasara suka. Oh, ini confirm anak Tuhan. Ini confirm anak Tuhan. Special ni. Bermula saat itulah ayah-ayah, ibu-ibu, datangnya satu agama yang baru. Situlah punca. Baik. Nabi Isa alaihissalam dibesarkan oleh Maryam sendirian. Perlahan-lahan makin besar. Ada mukjizat yang special yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Antaranya, orang yang buta celik balik, nampak balik. Orang yang mati hidup balik. Specialnya mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Isa alaihissalam, menyebabkan ramai orang-orang Palestin semua sudah mengikut beliau. Orang Palestin semua, siapa tu Isa? Memang aku suka dia. Ayah aku sakit, tiba-tiba jadi pulih sebab dia datang bagi air je. Mak aku buta, tiba-tiba boleh tengok. Ayah aku ni dah sakit, tiba-tiba mati, dia datang hidup balik. Ini special Nabi Isa alaihissalam, menyebabkan ramai pengikut dia. Bukan kata Ampang Indah, masuk Mufti Syuaib, masuk Bukit Indah fasa 1, 2, 3, sampai Ampang Point semua datang surau ni. Sampai Ampang Point jauh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah-ayah, ibu-ibu, menyebabkan apabila pengikut ramai, agamawan daripada agama lain, ahli-ahli politik daripada kerajaan sudah mula gelisah. Macam mana nak buat ni? Rakyat sudah bangkit ni. Bukan di sini. Jangan cerita sini pasal politik. Rakyat semua sudah mengikut Nabi Isa ni. Macam mana ni? Sudah patah balik pada biru ni. Kita dah nak ikut merah dah. Contoh. Bagi sedap cerita je. Jangan suka. Dah. Allahu Akbar. Kita ni makin lama makin kurang orang ni. Semua dah ikut Nabi Isa ni. Maka itu agamawan daripada Yahudi, ahli-ahli politik cuba datang nak serang Nabi Isa alaihissalam. Macam-macam jenis serangan, gantung banner, buat masuk berita, kata Isa ni sesat lah, itulah, gawat ceramah umum lah, kata itu ditipu lah, apalah. Tak ada kena-mena pun dalam hal semasa. Ni zaman dulu punya kisah. Sehingga kan contohnya kita semayang 3-4 saf, ada daripada belakang datang baling tombak, tak tembus sampai Nabi Isa di depan. Contoh saya bagi analogi supaya faham. Kerana apa? Kerana satu barisan, banyak barisan yang kuat yang berada di belakang Nabi Isa alaihissalam. Pengikutnya punya ramai. Sehingga kan kerajaan Romawi yang ketika itu governornya ada di Palestin takut. Maka dikumpul ahli-ahli politik, menteri, adun, apa semua sekali jenis. Mari sini kumpul. Orang-orang bukan yang bersama dengan Nabi Isa, mari sini kumpul. Agamawan kumpul. Sekarang ini aku ini gubernur mewakili Raja Romawi di sana. Kita sudah dapat laporan daripada bawah, daripada special branch, kata budak Isa ini sudah ramai pengikut, takut dia akan ambil alih Putrajaya. Contoh supaya faham.
supaya faham. Jangan kaitkan tak. Contoh, macam mana nak buat? Maka itu ayah-ayah, ibu-ibu, macam-macam dia buat provokasi, sehinggakan Nabi Isa alaihissalam terpaksa bersembunyi di merata-rata tempat. Terpaksa bersembunyi, kejap rumah orang ni, kejap pergi sana, kejap hotel ni, kejap rumah ni, kejap masjid tu, macam-macam tempat pergi. Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, maknanya zaman Nabi Isa alaihissalam pun sudah ada satu pegangan yang kuat, maknanya satu grup yang kuat. Maknanya kalau kita berjemaah, satu pasukan yang kuat, kita akan kuat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah As-Saff, kata saya ayat yang keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saff ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala suka orang yang berada dalam satu barisan. Allah Ta'ala suka berada dalam satu jemaah yang kuat. Allahu Akbar, teratur. Itu maksud dia. Sehingga kan Nabi Isa alaihissalam tak dapat ditembusi oleh mana-mana orang yang nak jahat padanya. Kemudian nak jadikan cerita dipendekkan lagi, mesyuarat sesama orang Yahudi dan juga agamawan-agamawan Yahudi, ayah-ayah, ibu-ibu, maknanya orang Yahudi pun mesyuarat. Maknanya kalau orang Islam tak nak mesyuarat, lagi teruk pada Yahudi. Mesyuarat, macam mana kita nak buat ni, nak tangkap Isa, nak bunuh Isa, nak salib Isa ni. Orang dulu cara bunuh salib. Macam mana nak buat ni? Bos, kita ada satu cara bos. Ini special branch punya. Setelah kita teliti dan sebagainya, kita rasuah seorang. Kita rasuah seorang di kalangan pengikut Nabi Isa alaihissalam yang sangat setia pada dia. Kita bagi itu, kita bagi macam-macam, kita bagi kain plekat, kita bagi duit 1000 kelapa sawit, kita bagi lah. Contoh supaya faham. Contoh. Maka itu ayah-ayah, ibu-ibu, ahli-ahli politik, sekali dengan agamawan yang berlainan agama dengan pengikut Nabi Isa itu, berkumpul, berjumpa dengan gubernur. Kita bersetuju untuk mendapatkan seorang, kita panggil apa? Kambing hitam lah, yang kita nak korbankan. Contoh, namanya Yudas Iskariot. Y-U-D-A-S, Yudas Iskariot. Ayah-ayah, ibu-ibu boleh buka dalam internet, dalam Google, dalam YouTube, buka tengok siapakah Yudas Iskariot. Boleh buka juga dalam YouTube, cari satu kisah arahan. Cerita tu diarahkan oleh Mel Gibson. Nama tajuk cerita itu The Passion of Christ. Mengisahkan Nabi Isa alaihissalam daripada kecil sampai besar. Kemudian ada orang nama dia Yudas Iskariot yang menyamar gini dan sebagainya, sehinggalah Nabi Isa itu wafat. Orang kafir tulis pasal Nabi Isa menyebabkan dia orang sendiri pun marah pada Mel Gibson. Mel Gibson kenal ayah-ayah? Kenal kan? Saya tak kenal, saya cuma tahu nama saja. Yang mana angguk tu pernah jumpa Mel Gibson, saya tak pernah jumpa. Dia ada satu cerita yang terkenal Mel Gibson dulu ni. Cerita apa ya? Ada cerita Mel Gibson, bukalah tengok yang YouTube. Okey, sambung. Kemudian berjumpalah agamawan Yahudi dan juga ahli-ahli politik. Panggillah Yudas. Yudas, datang kejap Putrajaya, pejabat Kementerian Kewangan, contoh. Yes bos, kamu pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya betul. Awak ada masalah dengan Nabi Isa? Tak ada masalah, kami nak jumpalah. Dia menyamar, dia berlakon. Kami nak jumpalah, nak tanya dia macam mana dia kumpulkan orang, kami nak belajar dengan dia macam mana nak buat. Beres? Tapi sebenarnya kami ni takut Isa ni akan menggugat kerajaan yang sedia ada. Maka itu Yudas, ginilah senang cerita. Kamu nak apa? Tanah? Perempuan? Duit? Dinar? Segala benda kamu nak, kami bagilah. Beres boh, bahasa Terengganu kata beres boh. Saya nak tanah 5 ekar. Saya nak bot untuk anak-anak buah saya nelayan. Saya nak kelapa sawitnya 14 hektar. Saya nak itu, saya ni, macam-macam dia nak. Yudas pun pandai, saya nak dulu, baru saya bawa pergi jumpa Nabi Isa. Oh, jadi ahli-ahli politik agamawan ni sudah suka. Cantik, inilah dia, kita ada peluang untuk bunuh Nabi Isa one shot. Maka itu ayah-ayah, ibu-ibu,
Dulu lagi Allah Ta'ala sudah ajar pada kita, dalam di kalangan agama kita, dalam kalangan kita punya satu grup ni, mesti ada perangai seorang yang jenis macam ni. Mesti ada seorang. Allah Ta'ala tunjukkan seorang itu namanya Yudas Iskariot. Allahu Akbar. Baik. Terus, okey, Yudas dapat tahu tak Isa bila dapat jumpa? Dapat, bos. Okey. Satu malam ini Isa AS akan berada di rumah si Fulan bin si Fulan. Maka itu mereka pun bersiap sedialah bersama dengan bala tentera daripada di kalangan agamawan-agamawan dan juga ahli politik bersama dengan tenteranya pergi, tapi sorok-sorok. Yang pergi 3-4 orang, tapi belakang berpuluh-puluh orang nak pergi, tujuan nak bunuh Nabi Isa AS. Pergi, mula-mula datang dekat Mufti Syuaib, tak ada. Masuk dekat Ampang Indah, tak jumpa. Bukit Indah 1, 2, 3 tak jumpa. Patah balik Tasik, pergi Ampang Point, tak jumpa. Minum TO sekejap dekat Pelita. Patah Lembah Jaya, tiba-tiba dapat tahu, bos dapat tahu dia ada dekat Ampang Indah. Datang balik Ampang Indah. Contoh, dapat tahu dia kat Ampang Indah, tanya, betul tak ada kat Ampang Indah Nabi Isa ni? Betul bos, tu rumah dia, tadi saya nampak. Maka Yudas pun pergilah ramai-ramai, tunggu depan rumah. Okey, Yudas Iskariot, kamu masuk. Kata ahli-ahli politik, kami tak boleh masuk, kalau kami masuk dia lari. Maka itu agamawan duduk luar rumah, belakang pokok. Ahli-ahli politik duduk tepi-tepi tu mengendap. Yudas pun masuk, ayah-ayah, ibu-ibu. Masuk 5 minit tak keluar. 10 minit tak keluar. 15 minit tak keluar. 3 jam tak keluar. Tunggu, dia bincang pula kat luar mesyuarat. Bos, kita dah kena gencing. Dah kena tipu bos dengan Yudas Iskariot bos. Kita dah bagi duit, kita dah bagi itu, dah bagi tanah, kelapa sawit, harga dah naik semua siap. Tiba-tiba dia tipu kita bos. Tak boleh jadi ni. Masuklah semua. Semua orang masuk. Dengan tentera-tentera dia masuk. Masuk dalam rumah tu, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dia orang dapat bawa keluar seorang lelaki. Muka Nabi Isa alaihissalam. Takdir Allah SWT, pada waktu dan ketika itu Allah Ta'ala menukar wajah Yudas Iskariot kepada wajah Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang berlaku. Allah Ta'ala abadikan dalam Quran. Dalam Quran ada beberapa ayat dalam surah An-Nisa, tak silap saya ayat 157, 158, Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam dan mengubah wajah Yudas Iskariot kepada wajah Nabi Isa alaihissalam. Maka itu ahli-ahli politik, agamawan, tentera tarik. Ni dia Nabi Isa, tarik. Bos, kata dah, kita dah deal awal kan. Kata saya nak tangkap Nabi Isa kan. Saya tengah cari tak jumpa ni bos. Awak ni Nabi Isa ni, tengok muka awak. Mana bos baru bagi saya duit tu hari, kelapa sawit dah naik harga apa semua. Tak. Awak memang Nabi Isa. Allah Ta'ala sudah tukarkan wajahnya kepada Nabi Isa AS. Tak cakap banyak ayah-ayah, ibu-ibu, dekat situ juga dinaikkan tiang kros dan disalib. Terus matilah Yudas Iskariot yang mereka sembah sehingga hari ini, yang dibangga-banggakan sangat. Kononnya Tuhan ataupun anak Tuhan adalah Yudas Iskariot, sebagaimana yang ada dalam Al-Quranul Karim. Itulah dia. Hakikat inilah yang orang kafir sekarang tak boleh terima langsung. Mereka beranggap memang betul Nabi Isa itu ditangkap, disalib, dibunuh. Makanya ayah-ayah, ibu-ibu, siapa yang terima rasuah, layaklah dia mati disalib. Itu saja, senang cerita. Tak? Betul? Siapa terima rasuah, jadilah nasib kamu seperti Yudas Iskariot. Jangan mati macam tu je, saliblah dia. Sebab perangai dia sama macam Yudas Iskariot. Nampak? Maka itu ayah-ayah, ibu-ibu, kisahnya nanti ada lagi, tapi azan dulu. Dia seronok sebab kaitan je, tak ada benda pun, analogi je supaya faham. Allahu Akbar. Rehat sebentar.
Alhamdulillah. Baik, kita sambung sikit lagi. Orang yang terima rasuah, layaklah dia disalib seperti Yudas Iskariot. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, serba ringkas saya bagi kenaan dengan Nabi Isa alaihissalam, Maryam, Imran dan isterinya Hana. Tapi kenapakah perkara ini berlaku di Palestin? Ada benda yang special di Palestin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Palestin, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, naik menghadap Allah Ta'ala melalui 7 lapisan langit. Disebut dalam Quran, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, sampai akhir ayat. Maha suci Allah yang memperjalankan akan Nabi daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di Palestin, kemudian dinaikkan atas. Kenapa Nabi tak naik terus daripada Masjidil Haram terus naik ke atas? Ada sesuatu dekat Palestin, ada sesuatu dekat Masjidil Aqsa,
ada sesuatu kat Baitul Maqdis yang kita tak ambil cakna. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Palestin, dibesarkan di Palestin. Nabi Musa alaihissalam membawa orang 600,000 orang lari daripada Fir'aun, daripada Palestin menyeberangi laut Laut Merah. 600,000 orang yang mengikut Nabi Musa alaihissalam. Siapakah 600,000 orang tu? Pengikut Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Musa buat lagi. Di mana? Allah. Di Palestin. Nak bagi tahu. Nabi Daud alaihissalam melenturkan besi menggunakan tangan, menggunakan jari saja untuk buat pedang, untuk buat senjata, untuk buat baju kalis untuk berperang di Palestin. Nabi Daud alaihissalam merupakan raja di Palestin. Orang putih kata David, King David. Nabi Daud boleh melenturkan besi dengan tangan macam tu saja. Ada dalam Quran surah Al-Hadid. Itu maksud dia. Allahu Akbar. Nabi Daud alaihissalam ada isteri. Nama saya tak ingat kerana isteri dia ramai. Satu-satunya Nabi yang diutus Allah yang ada ramai isteri, lebih daripada puluh orang. Nabi Daud. Isterinya Yahya, kalau berani buatlah 100 genap orang. Nabi Daud alaihissalam. Kita seorang padan dah saya rasa. Nabi Daud ada anak namanya Nabi Sulaiman, King Solomon. Itu dia, bukan Sulaiman duduk ampang indah ni, bukan. Allahu Akbar. Semuanya di Palestin. Nabi Daud alaihissalam, satu-satunya perkara yang dia buat, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mansuhkan nabi-nabi lain punya amalan. Nabi Isa punya amalan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni, kamu jangan ikut. Nabi Adam punya amalan, kamu jangan ikut. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi itu, kamu jangan ikut. Satu je amalan yang kamu boleh ikut, Nabi yang terdahulu daripada aku, iaitu Nabi Daud. Di Palestin dia buat. Apa benda? Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau boleh buat, buatlah. Tak berat mana pun. Satu hari puasa, besok tidak puasa. Lusa puasa, tulat tidak puasa. Sampailah mati. Isnin puasa, Selasa makan. Rabu puasa, Khamis makan. Jumaat puasa, Sabtu makan. Ahad puasa, Isnin makan. Sampailah dia wafat. Itu amalan Nabi Daud yang tidak disanggah, malahan Nabi tak larang pun suruh umat dia buat. Adapun nabi-nabi yang terdahulu yang lain, kamu jangan ikut apa yang Nabi terdahulu buat. Kerana aku adalah utusan Allah yang terakhir, kamu ikut apa yang aku buat. Kecuali satu amalan saja kamu boleh buat, iaitu amalan Nabi Daud alaihissalam. Dia buat di mana? Di Palestin. Buatlah ayah, ibu-ibu. Kalau tak boleh, Isnin Khamis. Kalau dapat. Kalau cantik, Isnin, Khamis, Sabtu. Contoh, tapi tak boleh. Sabtu kena kahwin banyak. Nak bawa contoh, kan? Yang saya pun tak boleh. Contohnya gitu, ada nyeputan dan sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang bina Kaabah, hijrah ke mana? Palestin. Ada seorang isteri namanya Siti. Ibu-ibu, ayah-ayah. Dah, Siti. Nabi Ibrahim kahwin dengan seorang perempuan namanya Siti Sarah. Siti Sarah kahwin, tak ada anak. Maka itu dia minta izin dengan Sarah. Sarah, ya bang, kita tak ada anak lama lah. Rah namanya. Habis itu, boleh tak abang kahwin lagi satu? Silakan. Hantu yang kita kena ikut, ibu-ibu. Nak jadi Siti Sarah. Maka itu Nabi Ibrahim AS kahwin dengan seorang perempuan namanya Siti Hajar. Itu kisah dia. Boleh seorang anak nama dia Ismail. Boleh anak namanya Ismail, tiba-tiba Siti Sarah mengandung. Boleh bonus. Kahwinlah. Contohnya. Di Palestin.
ada sesuatu di Palestin, ibu-ibu, ayah-ayah, habiskanlah duit yang ada dalam simpanan tu, pergilah Masjidil Aqsa, pergilah berjalan, lalulah ke tempat tanah-tanah Anbiya tersebut, tengoklah apa benda yang ada di sana. Paling kurang, at least kalau tak ada duit sekalipun, sedekahkanlah sedikit sebanyak. Tak ada duit ke nak sedekah sekalipun, sedekahkanlah Fatihah kepada orang-orang sana. Kerana kita bukan G to G sahaja, government to government punya connection, tapi connection kita lebih besar. Connection kita adalah melalui kalimah syahadah yang sama, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanah Palestin tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan abadikan dalam Quran, allazi barakna haulahu, tanah yang aku barakna haulahu, kawasannya, haulahnya, tanahnya aku berkat Palestin. Allah sebut, Allah tak sebut Malaysia, Allah sebut Palestin. Banyak lagi kisah-kisah ayah-ayah, ibu-ibu pasal Palestin. Cuma hari ni nak cerita pasal Nabi Isa, sejarah, dan sampailah keluarga Imran. Itulah dia. Mudah-mudahan bermanfaat pada semua orang. Mudah-mudahan memberi satu benda yang baik, kesedaran kepada kita, supaya kita tahu bahawasanya Palestin ni bukan sebarang-barang tempat dan sebagainya. Kalau ada sesuatu yang kita rungsingkan berkenaan Palestin dan sebagainya, maka ada racun di dalam hati kita. Maka itu pelan-pelanlah buang racun tersebut. Rasa nak sedekah, sedekah. Rasa nak infak. Rasa nak sedekah Fatihah pun sedekahlah. Janganlah ada racun, kerana mereka juga adalah saudara seagama kita. Allahu Akbar. Baik, insya-Allah ada soalan kalau nak tanya. Ya, saya. Benarkah nanti Nabi Isa akan turun? Begitulah kisahnya yang diceritakan oleh Ustaz Zulkifli. Ustaz Zulkifli akhir zaman kita panggil. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali di Pekanbaru, dia pakar akhir zaman. Dia ada satu kitab menceritakan ada beberapa zaman yang kita akan lalui sehinggalah sebelum kiamat. Antaranya sehinggalah Al-Masih tu, Nabi Isa itu diturunkan, kemudian dia bunuh Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Tapi ayah-ayah, ibu-ibu, dalam akhir zaman ini ada satu zaman di mana orang Islam, orang yang beriman, dimatikan semua sebelum sangkakala ditiup. Maknanya orang Islam, orang yang beriman tidak akan merasai hari kiamat, tidak akan merasai tiupan sangkakala tersebut, kerana orang Islam akan dimatikan dulu sebelum ditiup sangkakala. Tapi menurut sejarah, menurut kitab-kitab, Nabi Isa akan diturunkan, akan dijelmakan untuk membunuh Dajjal, untuk membunuh pengikut-pengikutnya. Tapi sebelum itu Dajjal datang dulu lah. Dajjal datang dulu dan mengejar orang-orang Islam, orang-orang beriman. So ada kisah panjang lebar. Orang-orang semua akan berlari bertempiaran. Pada waktu itu orang-orang Yahudi ni akan rosakkan kenderaan semua yang ada, tak boleh guna. Yang boleh guna pada waktu itu hanyalah naik kuda saja. Belajarlah naik kuda. Dan senjata pada waktu itu dah tak ada stok. Peluru dah habis, apa dah habis, itu dah habis, ini dah habis. Guna senjata yang asal balik pada zaman Nabi SAW, iaitu memanah. Itulah dia. Sebab itu binatang kesayangan Nabi adalah kuda. Perlombaan yang Nabi suka bersukan adalah memanah. Sebab itu Nabi suruh kita ajak anak-anak kita berenang, berkuda dan memanah. Allahu Akbar. Ya, harap-harap menjawab soalan. Lain, ada soalan? Ada soalan mudah-mudahan. Kalau tak ada, alhamdulillah. Di Masjid Kampung Melayu bulan lepas ditanya, adakah Maryam ada kaitan dengan Nabi Harun alaihissalam? Nabi Harun dan Maryam adalah sepupu. Nabi Harun alaihissalam ada, kalau baca bukan Maryam dengan Isa, tak silap saya. Maryam ke Isa adalah sepupu. Nabi Harun dan alaihissalam. Boleh buka kisah dia macam-macam dalam kitab, kan? Tapi ini sejarah Nabi Isa alaihissalam dan sikit-sikit dia punya keluarga dia. Okey, kalau tak ada soalan, insya-Allah. Ada lagi ke? Tak ada. Baik, insya-Allah kita berjumpa bulan depan dalam tafsir surah Al-Insan. Al-Insan juzuk yang ke-4. Juzuk 4. Al-Insan surah juzuk yang ke berapa, ibu-ibu?
Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hari Jumaat kita baca kan juzuk yang ke-29 insya-Allah. Buat homework dulu sebelum kita belajar minggu depan, bulan depan kena tafsir surah Al-Insan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang